Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi tafsir ringkas daripada Al-Quran. Insya-Allah pada hari ini kita akan masuk pada muka surat 375 daripada Al-Quran. Alhamdulillah kita telah sampai kepada muka surat sebelum terakhir daripada surah Asy-Syu'ara, dan kita akan cuba insya-Allah meneruskan pembacaan kita ini sehingga tamat Al-Quran insya-Allah. Pada kali ini kita akan membaca tajuk yang terakhir, cerita yang terakhir daripada salah satu daripada cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara ini, iaitu daripada kisah seorang nabi yang terakhir yang kita telah sebutkan sebelum daripada ini, iaitu kisah Nabi Syu'aib alaihi salam. Jadi dalam surah Asy-Syu'ara ini, setelah kita berlalu beberapa kali, alhamdulillah kita telah dapat melihat bahawa ianya menceritakan banyak daripada kisah nabi-nabi daripada Al-Quran ini, dan terdapat lebih kurang 7 orang nabi sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini. Sebagaimana juga telah kita ceritakan sebelum daripada ini bahawa surah Asy-Syu'ara ini adalah surah yang turun sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dakwah lebih daripada 10 tahun di Mekah. Apa yang berlaku ialah orang-orang Mekah, orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy, kebanyakan daripada mereka telah menolak dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itulah perasaan yang menekan, perasaan yang terasa beban, terasa mungkin kekecewaan yang ada pada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerlukan kepada tasliyah, iaitu hiburan dan juga cerita-cerita sebagaimana yang ada disebutkan di dalam surah ini. Jadi surah ini telah menceritakan sebanyak 7 orang kisah nabi-nabi yang terdahulu, walaupun penceritaan di dalam surah ini tidaklah mengikut kronologi sebagaimana yang ada di dalam surah Al-A'raf yang kita telah baca dulu, lama dulu. Kemungkinan sebahagian daripada kita lupa, mungkinnya Allah Ta'ala juga banyak menceritakan tentang kisah Nabi-Nabi, tetapi kisah Nabi-Nabi di dalam surah Al-A'raf adalah mengikut kronologi. Kita melalui 7 orang Nabi-Nabi di sini, iaitu kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Syu'aib yang sekarang kita sedang bicarakan, kemudian kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, dan juga kisah Nabi Lut alaihissalam. Jadi kita ada 7 sini, dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan setiap daripada rasul-rasul ini secara ringkas, kecuali Nabi Musa alaihissalam diceritakan secara lebih detail. Walau bagaimanapun, sebagaimana telah kita sebutkan sebelum daripada ini, dan kita ceritakan bahawa nabi-nabi yang diceritakan, kisah nabi-nabi yang diceritakan di dalam surah ini adalah secara ringkas kebanyakannya, dan kita juga boleh dapati kisah-kisah mereka ini di dalam surah-surah yang lain juga, dan ia akan menjadi pelengkap lah bila kita lihat kepada keseluruhan. Dan sesiapa yang mungkin nak melihat kepada keseluruhan cerita-cerita dalam Al-Quran ini, mungkin boleh merefer kepada buku-buku yang ditulis khusus untuk menceritakan kisah Nabi-Nabi ataupun kisah-kisah yang bukan juga Nabi dari dalam Al-Quran, seperti buku Al-Mustafad yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pada hari ini insya-Allah ayat 184, bermula daripada ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullazi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Kisah ini adalah berterusan lagi, sambungan lagi daripada apa yang telah kita baca sebelum daripada ni, iaitu kisah Nabi Syu'aib alaihissalam yang memberi nasihat kepada kaumnya, iaitu supaya mereka ini beriman kepada Allah, kemudian bertawakal kepada Allah, kemudian taat kepada Allah, dan kemudian disebutkan salah satu daripada perkara yang dibuat oleh manusia, oleh kaum
Nabi-Nabi ini pada zaman tersebut yang memang banyak kesalahan-kesalahan, memang banyak dosa-dosa, memang banyak maksiat-maksiat, memang banyak kejahatan yang mereka lakukan, tetapi Allah Ta'ala menyebutkan salah satu daripada yang popular yang berlaku kepada umat Nabi tersebut, iaitu sebagaimana umat Nabi Syuaib ini, iaitu mereka ini tidak menimbang dengan betul ataupun mengambil hak orang lain dalam semasa menjual beli. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini dalam ayat ni, sambungan yang kita baca pada kali ini ialah dan sebaliknya wattaqul ladzi khalaqakum. Allah Taala sebutkan kepada mereka ni di atas lidah Nabi Syuaib AS, dia kata, dan bertakwalah kamu kepada yang menciptakan kamu. Yang menciptakan kamu artinya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga wal jibillatal awwalin, dan juga jibillah itu ialah al khaliqah ataupun kita kata makhluk lah, iaitu orang-orang yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, makhluk-makhluk yang terdahulu daripada kamu. Jadi makhluk yang terdahulu daripada kamu ni ialah artinya ialah umat-umat yang terdahulu lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita kat sini juga, iaitu kita kena hendaklah bertawakal kepada Allah kita pada hari ini. Kenapa? Kerana Dia lah yang menciptakan kita. Kemudian yang kedua, Dia juga menciptakan orang-orang yang sebelum daripada kita. Kemudian seterusnya, qalu innama anta minal musahharin. Sekarang kita tengok pula apakah tuduhan yang dikatakan oleh umat Nabi Syuaib ini kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi sama kita tengokkan label, iaitu pelabelan. Pelabelan ini berlaku sejak daripada Nabi Syuaib, bukan saja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Jadi Nabi Muhammad menghadapi label-label gini kan. Jadi Allah Ta'ala ceritakan label ini juga telah dikatakan oleh umat Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib, iaitu musahharin. Dia kata kamu ni tak lain melainkan kamu ni adalah musahharin. Sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, kalau mashhur tu ialah maknanya kena sihir juga, tetapi bila disebut musahharin ialah orang-orang yang seorang yang mana dia ni terkena sihir banyak kali, bukan sekali saja. Itu musahharin, perbezaan musahharin dengan mashhur sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Jadi mereka telah melabelkan Nabi Syuaib ini dengan kena sihir, sama juga seperti yang kena kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya perkataan yang sama, tuduhan yang sama. Kemudian apa tuduhan dia lagi? Dia kata wama anta illa basyarum misluna. Kamu ni tak lain, dia kata, sama macam kita juga, manusia juga. Dia kata, tengok kan, sama juga tuduhan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa inna zunnuka laminal kazibin. Dia kata kami tak lain, dia kata tak fikir kau ni, kata melainkan kau ni adalah orang yang adalah kazib. Kazib adalah pendusta. Maknanya kamu ni tipu je. Nabi Muhammad pun dikenakan kata bahawa dia ni penipu, maka begitu juga Nabi Syuaib penipu juga. Jadi apa dia selepas daripada mereka ni kata tuduhan macam ni, tukang kena sihir, kamu ni macam kami juga tak lain, kamu ni penipu dan macam-macam lagi, apa yang mereka kata? Mereka kata iaitu cabar kan Nabi Syuaib alaihissalam ni supaya turunkan fa'asqid alaina kisafan minas sama. Jadi kisafan ini ialah artinya ialah qita'an. Qita'an dia boleh baca dua, iaitu kisafan ataupun kisfan. Sin tu boleh dimatikan, jadi kisfan ataupun kisafan dalam bahasa Arabnya, iaitu jadi diguna perkataan kat sini kisafan, fasqid alaina kisafan minas sama. Mereka minta kepada Nabi Syuaib tu supaya turunkan daripada langit tu apa? Kisafan, iaitu ketulan-ketulan. Jadi samalah apa yang mereka minta ni, apa yang berlaku selepas daripada itu macam itulah, iaitu diturunkanlah hujan api daripada langit. Jadi in kunta minas sadiqin, dia kata kalau kamu betul, turunkanlah. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Jadi apa jawapan Nabi Syuaib alaihissalam? Dia kata rabbi a'lamu bima ta'malun. Kamu ni Allah, kamu Allah lebih tahu dengan apa yang mereka yang kamu semua ni lakukan. Jadi maknanya Tuhan, aku tahu apa yang kamu lakukan ni. Maknanya maka Tuhan akan balas kepada kamu apa yang kamu minta ni. Jadi aku ni Nabi Syuaib berkata, aku ni tak mampu, aku ni manusia juga. Aku ni memang manusia yang hanya sebagai seorang rasul. Jadi aku akan memberitahulah, Allah Ta'ala tahu kan apa yang kamu minta ni. Fakazzabuhu, lalu yang terakhirnya ialah
mereka telah mendustainya. Jadi benda ni, semua benda ni adalah sama saja kan. Yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW berlaku kepada Nabi Syuaib dan berlaku kepada nabi-nabi terdahulu. Jadi inilah yang dikatakan sebagai hiburan, kita kata, iaitu bila Allah Ta'ala menceritakan yang terkena kepada nabi-nabi dahulu juga adalah sama dengan apa yang terkena kepada kamu ni. Jadi itu sebenarnya secara tidak langsung adalah menghiburkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila mereka difakazzabuhu fa akhazahum azabu yaumiz zullah. Jadi disebutkan kat sini bahawa maka Allah Subhanahu wa taala telah menimpa mereka azab, iaitu azabu yaumiz zullah. Yaumiz zullah ni ialah hari zullah ni ialah awan mendung, awan yang gelap turun tu. Jadi diceritakan di dalam tempat-tempat yang lain dan juga oleh ahli tafsir, dia kata umat Nabi Syuaib ini Allah Ta'ala datangkan dengan satu rasa kepanasan yang sangat-sangat dahsyat, sehingga mereka ni tak boleh duduk dalam rumah pun panas, duduk di luar pun panas, semua panas kan. Jadi ada sebahagian daripada mereka pada masa tu keluar daripada rumah, tiba-tiba datanglah awan mendung. Jadi awan mendung ni mereka sangat gembira lah. Kerana apa? Kerana dia sangat sejuk kan, dan sangat seronok lah mereka kan. Jadi mereka pun berkumpul lah di satu tempat kat situ, berkumpul semua kerana dapat awan tu. Tiba-tiba datanglah hujan daripada langit, iaitu hujan daripada api ni. Jadi innahu kana azaba yaumin azim. Kemudian apa yang berlaku ialah inna fi zalika laayah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa yang terjadi tu, itu semua adalah, jadi mereka semua selepas daripada tu hancurlah, sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain. Lalu Nabi Nuh pun keluarlah daripada situ kan. Jadi semua ini apa yang berlaku ni secara ringkasnya Allah Taala pun sebut, iaitu inna fi zalika laayah. Itu semua adalah menjadi satu tanda peringatan, tanda sebagai nak sebutkan bahawa benda-benda ni adalah sign, benda ni adalah tanda yang sepatutnya menjadi pengajaran lah kepada orang-orang yang datang kemudian. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Jadi perkataan dia pun sama kat sini, iaitu Allah Ta'ala sebut wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Kebanyakan daripada mereka ni tidak beriman. Jadi kalaulah yang berlaku di depan baginda Nabi SAW ialah manusia juga tidak beriman pada masa itu, maka begitulah juga apa yang berlaku kepada nabi-nabi semua daripada ini, semuanya mereka tidak beriman. Dan Allah Ta'ala sebutkan sifatnya pada ayat yang terakhir berkenaan dengan penceritaan ini, iaitu wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, iaitu sifat Allah. Dia kata Allah ini Tuhan kamu, dia adalah aziz dan juga rahim, sebagaimana kita telah jelaskan sebelum daripada ini maksud perkataan-perkataan ini. Kemudian seterusnya ayat 192, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Allah Subhanahu Wa Taala kata innahu, iaitu Al-Quran ini, sesungguhnya ia ini adalah latanzilu rabbil alamin, adalah turunnya oleh Allah Subhanahu oleh Allah daripada Tuhan sekalian alam. Jadi artinya Quran ini wa innahu, Tuhan dan juga yang telah menceritakan ayat-ayat ini, menceritakan Quran ini, menceritakan kisah-kisah ini, semua benda ni adalah turunnya daripada Tuhan sekalian alam. Kemudian nazala bihir ruhul amin, ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amin. Ar-ruh tu ialah malaikat Jibril kat sini, kemudian al-amin tu ialah sifat al-amin. Jadi sifat al-amin, malaikat Jibril dikatakan sebagai al-amin kerana apa? Kerana dia akan membawa apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak adalah maknanya apa yang diberitahu kepada dia lain, kemudian dia akan menceritakan kepada nabi-nabi itu lain, tak ada. Jadi Jibril ni memang al-amin, begitu yang disuruh, begitu yang dia akan buat, sebiji. Kemudian ala qalbika litakuna minal munzirin, semua tu Allah Ta'ala turunkan ala qalbika, di atas hati kamu. Jadi disebutkan sini kenapa dikata ala qalbika, digunakan perkataan qalbi kat sini, hati. Kenapa tak dikatakan alaika saja kan, diturunkan ke atas kamu? Kerana disebutkan hikmahnya sini, pengajaran ataupun apa yang disebutkan oleh ulama tafsir, dia kata kerana hatilah tempat yang mengubah manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang lain,
dalam satu hadis, iaitu ala inna fil jasadi mudghah dan seterusnya, iaitu pada diri manusia ni ada seketul darah, yang mana kalau baik darah itu, maka baiklah seluruh manusia. Jadi manusia ni ada hati dan juga ada anggota. Semua anggota-anggota lain ini dia kata adalah anggota-anggota yang mana ianya adalah mengikut saja apa kehendak hati itu. Jadi hatilah yang penentu, yang menentukan. Jadi oleh kerana itulah di antara hikmahnya disebutkan sini bahawa Quran itu diturunkan kepada ala qalbika, di atas kepada hati kamu Muhammad, litakuna minal munzirin, supaya kamu ini menjadi munzir. Munzir iaitu pemberi peringatan. Jadi sebelum ni ada perkataan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan surah ini, iaitu munzar. Jadi munzar tu ialah orang yang diberi peringatan, munzir ialah orang yang memberi peringatan. Jadi Nabi kita SAW ni adalah seorang yang disuruh untuk memberi peringatan, dan begitulah juga kita semua ni disuruh untuk menjadi orang yang akan memberi peringatan kepada manusia yang hidup pada masa ini dengan adanya Quran yang sedang kita bincangkan pada kali ini. Kemudian Allah SWT sebut lagi ayat 195, iaitu bilisanin arabiyyin mubin. Quran ini diturunkan, jadi disebutkan secara khusus bahawa Quran ini adalah dalam bahasa Arab yang mubin, tidak dalam bahasa lain. Kenapa? Nombor satunya, ianya diturunkan kepada bangsa Arab. Kemudian yang keduanya, bahasa Arab ini Allah Ta'ala telah pelihara dia sejak daripada dulu lagi, iaitu kalau kita tengok bahawa kaum Nabi, contohlah kaum Nabi Hud alaihi salam juga adalah bertutur dalam bahasa Arab pada masa itu. Begitulah juga Nabi Saleh alaihi salam. Jadi bahasa Arab ni adalah satu bangsa yang memang telah lama kan. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengirimkan Nabi Muhammad SAW ini daripada keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail pun Allah Taala telah disuruh oleh disuruh kepada ayah beliau, iaitu Nabi Ibrahim AS, supaya menghantar Ismail ni, Nabi Ismail, ke satu tempat di dalam negeri Arab ni. Walaupun Nabi Ibrahim adalah berasal daripada Palestin, yang pada masa itu adalah bukan Arab. Kemudian daripada sinilah kita boleh dapat juga tahu kan, iaitu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih bahasa Arab ini untuk menjadi bahasa Al-Quran. Jadi untuk kita memahami Al-Quran, untuk kita betul-betul untuk mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan ayat dan sebagainya itu, maka Masya Allah, jika sekiranya kita dapat mempelajari bahasa Arab itu sendiri untuk kita tahu kan apakah Al-Quran, di sampinglah untuk kita membaca lagi buku-buku tafsir dan juga lain-lain lah penjelasan yang dibuat oleh ulama. Jadi apa yang berlaku sejak daripada dulu lagi ialah orang Islam, kalau mereka ni masuk Islam, mereka akan mempelajari bahasa Arab dan kemudian akan menjadi sebagai orang Arab. Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis bahawa Arab ni bukannya keturunan kan, tetapi Arab ni adalah al-lisan. Jadi kalau seorang tu dia ni orang Arab, keturunan dia orang Arab, tapi lepas tu dia tak fasih dalam bahasa Arab, maka orang tu tak dikatakan sebagai Arabi kan, tapi dia katakan sebagai Ajami. Kemudian Allah SWT sebut lagi, wa innahu lafi zuburil awwalin, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah lafi zuburil awwalin, di dalam zubur. Zubur ni ialah jamak kepada zabur. Jadi zabur tu adalah satu, kemudian zubur tu adalah maksud zubur ialah kitab iaitu kitab-kitab. Jadi Al-Quran ini lafi zuburil awwalin, di dalam kitab-kitab yang juga terdahulu, iaitu seperti Taurat dan juga Injil, sebagaimana disebutkan oleh tafsir Jalalain. Awalam yakul lahum ayah an ya'lamahu ulama'u bani Israel. Kemudian Allah SWT sebutkan sini, iaitu tidakkah mereka orang-orang musyrik itu sedar kan, awalam yakun lahum ayah, adakah benda ini tidak menjadi ayah kepada mereka, bahawa pendeta-pendeta, ulama-ulama tu maksudnya lah pendeta lah kita panggil, kalau kita sebut ulama pun betul juga Jadi ulama-ulama Bani Israel, iaitu apa maksud dia kat sini, iaitu orang-orang kafir ni, mereka ni tak boleh faham benda ni, tak boleh menjadikan Quran ni sebagai ayat. Sedangkan dia kata ulama-ulama Bani Israel, iaitu orang-orang yang telah membaca kitab-kitab terdahulu ni, mereka tahu tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW ni, tapi mereka ni tak faham. Kenapa? Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jami. Kemudian Allah SWT sebut kat sini, walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin, kalaulah sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada setengah-setengah orang bukan Arab. A'jami yang kita sebut tadi, A'jami ialah orang yang bukan Arab. Arabi itu lawan dia. Jadi kalau disebut kat sini,
Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalaulah ianya diturunkan kepada setengah-setengah orang yang bukan orang Arab, kemudian tiba-tiba mereka pun belajar Arab, dan kemudian mereka belajar dan mereka faham ayat Quran ni, jadi adakah mereka ini akan terima? Jadi mereka pun tak terima juga. Jadi orang Quraisy ini, walaupun diturunkan dalam bahasa Arab, walaupun akan nanti kalau Allah Ta'ala berikan kepada orang bukan Arab untuk faham benda ni, untuk bacakan ayat ni, nescaya mereka tak akan terima. Jadi kita tengok kan apa yang berlaku sekarang, ramai di kalangan orang-orang yang bukan Arab boleh baca Quran kan, tetapi pelik orang Arab pada masa tu, mereka tu sendiri faham tapi mereka tak terima, walaupun mereka faham apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Al-Quran tu tak ada kesamaran. Sebab apa? Mubin. Mungkin bagi kita sekarang ni memanglah kita tak faham bila kita bahasa Arab kan, sebab kita tak tahu bahasa Arab kan. Tapi orang Arab pada masa tu mereka tahu apakah yang dimaksudkan dengan ayat-ayat itu. Sebab apa? Mereka ni adalah orang-orang yang sangat fasih dalam bahasa Arab. Faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin. Jadi kalaulah Allah Ta'ala kata, kalau orang ajami tadi itu dia baca ayat Quran ini, kemudian dia akan baca pada kamu, nescaya dia kata mereka tetap juga tidak mahu percaya kepada Al-Quran itu. Jadi Allah Ta'ala akan ceritakan makna melampaunya mereka ni dalam menolak Al-Quran. Kazalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Fi qulubil mujrimin. Allah Ta'ala sebutkan demikianlah kami masukkan, maknanya teruknya orang-orang yang mujrim ini, orang-orang kafir ni, iaitu kazalika, mereka ni maknanya ada disebutkan kazalika salaknahu, kami masukkan. Masukkannya apa tu? Ada dua penafsiran kat sini. Yang pertamanya ialah perasaan salaknahu, kami masukkan apa ni, perasaan engkar tu, iaitu kejahatan itu di dalam hati-hati orang mujrim. Ada yang kata juga ialah setengah-setengah mengatakan bahawa perkataan ini maksudnya ialah memasukkan Quran. Jadi hu kat situ, iaitu kazalika salaknahu, kami masukkan apa? Kami masukkan perasaan tidak menerima, ataupun kami masukkan Quran di dalam hati orang-orang mujrim tapi mereka tetap juga tidak terima. Jadi itu adalah dua pendapat ulama tafsir, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir-tafsir. La yu'minuna bihi hatta yarawul azab al-alim. Mereka ini tidak beriman sehingga mereka nampak sekali azab. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menunjukkan, tidak menurunkan azab kepada umat musyrik di Mekah ini, walaupun kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, sehingga Allah Ta'ala matikan mereka dalam peperangan Badar lah, kebanyakan daripada mereka selepas daripada itu. Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Jadi mereka tetap juga, walaupun katakan azab ni, mereka ni tak diazabkan, tapi tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan kepada mereka azab yang baghtatan. Jadi pada ketika itu adakah mereka akan baru nak beriman? Fayaqulu hal nahnu munzarun, minta maaf, hatta nahnu munzarun, iaitu jadi Allah SWT ceritakan kan, apabila mereka ni dah kena azab, bila mereka ni dah mati, mereka ni dah nampak sendiri, lalu pada ketika itu mereka akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditangguhkan. Jadi benda ni adalah benda standard yang kita baca, kita tengok dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala banyak ceritakan di banyak tempat bahawa apa, mereka ni biasanya orang kafir ni akan minta supaya ditangguhkan, atau kalau mereka dah sampai ke akhirat mereka nak kembali semula ke dunia. Afa bi'azabina yasta'jilun. Allah tanya lagi kan, adakah mereka ni minta disegerakan azab daripada Allah? Afara'aita immatta'nahum sinin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tanya kan, wahai Muhammad, cuba fikirkan kan, kalaulah kami beri nikmat kepada mereka beberapa lama. Jadi makna kat sini kan Allah Taala ceritakan bahawa kalau Allah Taala beri nikmat kepada mereka ni, kalau ikutnya dah berapa lama sebelum daripada ni nikmat-nikmat Allah Ta'ala berikan, tapi adakah mereka ni beriman? Mereka tetap juga tak beriman dan bersyukur. Summa ja'ahum ma kanu yu'adun, dan kemudian datanglah apa yang dijanjikan kepada mereka selepas daripada itu. Jadi insya-Allah setakat itu saja pada kali ini. Kita akan jumpa lagi insya-Allah pada muka surat terakhir daripada surah Asy-Syu'ara ni pada esok hari insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.